Buat apa tu? Hari ni, cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. So, hari ni kita terus masuk kepada kita punya sektor pertanian, pusat dan membangun. Sebelum kita nak mulakan yang sektor pertanian ni, kita tengok dulu contoh soalan. Kalau kat sini, kalau dekat dalam awak punya exam sebenar pun, dia memang akan ada satu soalan tentang berformat. Yang satu lagi dia macam cerita, yang ini riwayat hidup means biografi lah. And then lagi satu fakta. Okay, lagi satu fakta. So biasanya budak-budak form 1 dia suka karangan berbentuk cerita. Dia memang sangat-sangat suka karangan berbentuk cerita sebab terbawa-bawa daripada yang tahun 6. Okay? Kalau budak form 3, dia akan suka gunakan karangan pendapat ni lah. Dia suka gunakan karangan pendapat ni. Alright. So, yang ini dikata mewawancara penternak kambing yang berjaya. Tulis wawancara anda selengkapnya. And then riwayat hidup usahawan yang anda kenali dalam bidang penternakan, which is sama jugalah cerita tentang orang yang awak kenal dan sebagainya. Biasanya kita gunakan rujukan buku teks. And then pendapat tentang kelebihan sektor pertanian negara. Okey. Cikgu tak nak bincang soalan 1 dengan soalan 2 sebab it's easy untuk you dapat benda-benda macam ni yang macam you boleh macam you nak mewawancara, awak nak buat wawancara untuk penternak ni yang berjaya ni, should be you tanya tentang dia punya rahsia kejayaan, apa dia punya amalan. And then before you nak habis tu, you minta dia tip. And then you minta dia, and then you say terima kasih lah sebab sudi untuk diwawancara dan sebagainya. Tak ada masalah sangatlah for me, alright? Untuk riwayat pula, kalau kita mengenali seseorang tu dengan lebih dalam, memang kita boleh buat lah. Okay, ini kita boleh buka buku rujuk buku teks saja. Alright, so hari ni cikgu nak pergi kepada sektor pertanian. Nak pergi kepada sektor pertanian ni, okay. So, for your information, sektor pertanian ni dia akan ada form 1 until form 5. So, sangat-sangat penting untuk awak tahu apa yang awak nak buat. Untuk yang perlu ada dalam awak punya nota. Saya hari ni nak bagi isi, saya lebih nak bagi isi, saya nak tunjukkan macam mana, and then nanti kita akan menulis karangan, gunakan format yang saya memang dah pakai. Siapa pernah dengar Imbaku? Amir pernah? Tak pernah. Yang tua pernah? Aida ke siapa? Pernah. Imbakup ialah satu cara untuk mengembangkan isi. And then biasanya Imbakup ni kita gunakan untuk karangan fakta. Okay, tapi bukan karangan fakta je lah. Kalau you dapat tajuk karangan yang berkaitan dengan fakta, yang berkaitan, apa-apa yang berkaitan dengan fakta, semua kita boleh gunakan. Nanti saya akan ajar macam mana nak buat tu. Okay, so sekarang ni awak kena ambil buku tulis lah untuk kita tulis nota. Nota awak akan sangat banyak. Okay, so hari ni kita nak tahu tentang pertanian. Okay, pertanian tu apa? Pertanian ni dia terdiri daripada 2, iaitu tumbuhan dan juga haiwan. Which is yang ini penternakan lah. Ini semua dalam sektor pertanian. Benda-benda yang diasaskan untuk makanan. Okay, bahan makanan. Okay, so dekat sini, dekat tumbuhan ni, cikgu nak awak tolong senaraikan 5 lah, sikit sangat. 7 tumbuhan utama dekat negara kita yang ditanam secara komersial. Untuk haiwan pula, dia ada ikan, sekejap saya lupa. Hidupan laut dengan hidupan darat. Yang ini hidupan laut ni 5 cukup lah. Ini 5, yang hidupan darat ni lebih dari 5 ni. Okay, yang ini cikgu bagi 7 juga. Okay, so cikgu bagi satu contoh, ialah kelapa sawit. Dekat dalam nota awak tulis lah. Okay, kalau hidupan laut, cikgu bagi satu contoh, ialah kita ada penternakan udang. Kalau hidupan darat ni, kita ada kambing. Okay, kita go satu-satu lah untuk tumbuhan. Okay, untuk tumbuhan, selain kelapa sawit, apa yang awak dapat? Tebu. Ya, betul. Dekat Kedah ni. Kedah, Perak pun ada. Lagi? Koko. Cikgu tak pasti koko dekat mana sebab dulu sekarang kejap cikgu tengok. Oh, okey, ada. Tanaman koko ada. Dia di bawah Havia. Apa dia? Beras. Beras, padi lah. Beras tadi. Padi, tanam padi dapat beras. Masak nasi. Gitu. Dia ada 3 nama. Tapi benda yang sama. Okey, lagi? Getah. Getah masih ada. Lagi?
Dekat Raub banyak ni, kat Raub. Bila ada musim dia, ya Allah harganya mahal durian. Durian. Harganya mahal betul kalau tiba musim dia tu lah. Okey lagi. Dekat Perlis ada benda ni. Harum manis mangga. Mangga ni memang kita eksport lah pergi luar negara sebab kat sini mahal. Ini memang satu-satunya produk Malaysia yang diekspor ke luar negara, mangga harum manis ni. Yang lain-lain tu kita ambil daripada Thailand. Macam mangga-mangga yang biasa kita nampak, mangga cokonan lah, mangga farlan lah, mangga apa tu semua, itu kita ambil daripada Thailand. Kita tak tanam sendirilah. Okey. Lagi. Dekat Cameron Highland kita ada teh. Kat Cameron Highland kita ada sayur-sayuran tu banyak lah. Kalau strawberry tak boleh sebab dia untuk macam pick up macam sikit je. Kalau sayur memang banyak. Kalau dekat belah Semenanjung yang untuk sayur-sayuran ialah daripada Cameron. Kalau dekat belah Sabah Sarawak daripada Kundasang dekat Sabah sana. Alright? Okey. Lagi. Dekat belah Johor kita ada nanas. Nanas ni memang ditanam banyak lah. Untuk hidupan laut, okey apa dia? Sebenarnya kalau hidupan laut kita ada udang, kerang, kupang. Kita boleh ternak belangkas. Cikgu tadi dah terlupa, sebenarnya ada lagi satu ialah air masin. Dia ada lagi satu ialah air tawar. Mana nak tulis? Sinilah. Air tawar ni contohnya macam ikan patin, ikan keli. Ikan keli, ikan ketutu yang awak buat hari tu, yang dapat makan entah apa-apa tu, ikan tilapia, air tawar lagi, yang so far yang cikgu ingat yang inilah, ada 3, 4 ni. Okey, hidupan darat, apa yang awak ada? Ayam wajib lah Kambing. Sambing. Kalau dekat Perak ada khinzir. Banyaklah lagi, dekat ni pun ada juga, dekat Negeri Sembilan pun ada juga. Itik, burung puyuh. Dekat Negeri Sembilan dia ada peternakan rusa, lembu. Okay. So ini antara sektor pertanian tu. Kita setiap tahun, dululah sebelum tak ada COVID, kita ada kita buat nama dia ialah Mata Fair. Salah, sorry. Setiap tahun kita ada MAHA. Malaysia Agriculture and Horticulture. Dekat sini banyaklah hasil pertanian yang ditawarkan, produk-produk baru. Ini nama bahasa Melayu dia. Kalau awak mampu untuk bagi contoh ini, masukkan nama bahasa Melayu ni, nama bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke tak kisahlah dalam, sebab kita boleh juga guna pameran MAHA tu sebab dia dah diterima sebagai satu akronim. Kalau awak mampu masukkan dekat dalam awak punya penulisan karangan, Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5, memang awak macam dapat high impression daripada orang yang menanda awak punya tu. Sebab MAHA ni memang benda tu betul-betul ada. Ini basic information yang awak kena tahu tentang pertanian. This is very basic. Awak kena tahu apa yang ditanam, apa yang diternak secara komersial dekat Malaysia ni. So saya terus pergi kepada faedah. Cikgu bagi satu, sumber bekalan makanan. Tak, tadi saya nak cakap mewujudkan peluang pekerjaan. Okey. Lagi? Apa faedah dia? Memelihara ekologi alam sekitar. Saya tahu awak tengok dekat Google yang warna biru tu. Kalau awak sebut ekologi, apa itu ekologi? Nanti adalah jawapan mewujudkan keberdikarian bekalan makanan, melahirkan imej yang baik untuk negara. Benda-benda yang awak boleh search kat Google tu saya pun dah tahu dah. Lama dah tahu. Ini menjana ekonomi negara ni dia ekspor lah. Okay, kalau dekat, siapa pernah pergi Cameron Highland? Saya. Awak pernah pergi Cameron Highland? Okey, yang salah satunya awak nak pergi ladang teh, betul? Betul. Tu namanya ialah tarikan pelancong. Orang yang menanam pokok, dia dapat apa? Bila ditanam, dia jual. Dia dapat apa? Duit. Dia dapat duit. So, dapat duit tu kita panggil dia ialah sumber pendapatan petani. Meningkatkan sumber pendapatan. Kebanyakan makanan-makanan kita ni, kita import daripada Thailand. So, bila kita dah ada tanaman sendiri, kita boleh kurangkan apa? Jawapannya memang tak ada dalam Google. Jawapannya ada dalam kepala saya. Kan sekarang ni awak tahu kan, kita semua memang ambil lah makanan daripada Thailand, whatsoever kan. Apa yang kita dapat bila kita tanam sendiri? Tak boleh kot sebab awak baru form 1. Itu ialah mengurangkan kebergantungan makanan import. Ini yang kita nak kurangkan. Sebab sekarang kita terlalu bergantung dengan Thailand. Awak tanam pisang. Lepas awak tanam pisang, ada orang beli.
Okay, ada orang beli pisang, ada orang beli pisang tu dia buat goreng pisang, ada yang beli pisang tu dia buat keripik pisang, ada yang buat pengat pisang, ada yang buat pisang tu dijadikan makanan lembu. So apa tu? Maksudnya daripada pisang tu dia boleh jadi banyak produk. Tu kita nak kata apa tu? Mengembangkan industri kecil yang lain. Contoh dia tadi itulah, daripada pisang dia boleh jadi pisang goreng, boleh jadi keripik pisang, boleh jadi makanan lembu, boleh jadi pengat, boleh jadi kek. So ini antara isinya. So sekarang ni cikgu nak ajar macam mana awak nak buat karangan. Okay, nak buat karangan yang baik kita kena ada rangka. So memang style cikgu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 guna benda yang sama je. Kalau tingkatan 1 tu awak pilih lah, jangan tulis semua, tapi cikgu bagi dia semua. Cikgu bagi dia semua formula dia. Cikgu buat formula ni banyak dah sekolah buat and then dapat and then banyak jugalah aktiviti-aktiviti ceramah yang kita buat. Semua pakai formula ni, alhamdulillah, sampai daripada form 1 sampai form 5 memang boleh pakai. Okey, yang pertama ialah untuk kamu punya pendahuluan. Pendahuluan cikgu gunakan kaedah BISTT. Ni maksudnya ialah binaan ayat situasi semasa. Oh, cikgu ada satu tinggal. Double S. Sejarah sinonim. Okey. Antara tiga ni, susunan dia boleh jadi mungkin sinonim ke atas, situasi semata ke atas. Bergantung kepada awak punya teks. Okey. And then tokoh, and then tanya. Okay. Ini yang cikgu punya formula untuk pendahuluan. So hari ni rasanya sempat ajar pendahuluan je kot. Tak pun cikgu ajar sekali. Kalau sempat untuk isi, cikgu ajar isi. Cikgu ajar satu-satu. Jangan risau. Cikgu ajar satu-satu. Sebab apa cikgu buat nota yang ke atas tu? Sebab dia ada kaitan dengan kejap lagi ni kita nak buat dia punya binaan ayat ni. Situasi semasa ni. Sejarahnya dulu-dulu pertanian tu macam mana? Maksud pertanian tu apa? Apa tokoh dia ataupun apa program dia? Antaranya ialah Maha tadi tu. And then tanya. Okay. So cikgu ambil soalan kelebihan sektor pertanian. Huraikan pendapat anda. Okay. Cikgu buat soalan lah kat tepi ni. So karangannya jenis pendapat. Dia punya soalannya ialah kepentingan. Awak boleh pilih 1, 2, 3, 4 ke? Yang penting awak pilih 3 ataupun 4 untuk awak punya karangan. Okay. Kalau untuk form 4, form 5 nanti kena guna semua. Tapi untuk awak sekarang ni awak guna 3 ataupun 4 je. Minimum 3. Minimum 3 ataupun 4. Okey. Binaan ayat. Kita nak cakap benda ni pasal pertanian. So awak nak cakap, awak kena bina satu ayat berkaitan dengan pertanian. Awak nak cakap apa? Apa idea yang terkeluar dalam kepala awak sekarang awak nak cerita pasal pertanian? Pertanian banyak memberi manfaat kepada kita. Pertanian banyak memberi manfaat. Boleh, tak ada masalah. Okey, binaan ayat awak nak kata pertanian banyak memberi manfaat kepada negara kita. Boleh. Okey, lagi? Okey. Kalau cikgu jadi awak, cikgu akan kaitkan bidang pertanian tu apa? Bidang pertanian ni dia meliputi pengeluaran makanan daripada segi tumbuhan dan juga penternakan haiwan. Okey. Binaan ayat cikgu tentang bidang pertanian ialah Malaysia merupakan sebuah negara pertanian yang kian membangun dalam rantau ASEAN. Walaupun kita tahu hakikatnya nak membangun tu lambat lagi sebab sekarang ni yang pegang ialah Thailand. Okey, lepas tu situasi semasa sekarang. Awak tengoklah sekarang ni banyak tak orang buat pertanian. Semalam ada satu berita, ada seorang graduan ni, dia dah 4 tahun mencari kerja. Tak dapat kerja. Lepas tu last dia jadi petani. Dia jadi petani, dia usahakan tanah bapak dia. Sekarang ni sebulan dia boleh dapat lebih daripada 15,000. Banyaklah. Dia usahakan pertanian moden untuk bapak dia. So which is banyaklah, dia naik jentera semua-semua. So sekarang ni kita kata je lah, sebab kita nak cakap kita kian membangun. So kita kena bagi satu situasi semasa ataupun sejarah yang berkaitan dengan benda tu. Kalau awak nak cakap sejarah dulu, cikgu boleh tak saya nak cakap sejarah dulu? Boleh. Dahulu suatu negara ini dijajah tanaman getah. Ini kena tahulah awak punya sejarah pula. Tanaman getah dan lada hitam menjadi antara
komoditi utama perdagangan pada waktu itu. Ini sejarah. Kalau awak nak tulis sejarah. Cikgu, saya tak tahu sejarah. Tak tahu jangan tulis. Tulis je yang lain. Saya nak cakap tentang situasi semasa. Namun pada hari ini Malaysia telah mencapai banyak kemajuan dalam bidang pertanian dan menjadi antara pengeksport utama minyak, sawit serta nanas. Ini fakta situasi semasa sekarang. Kita memang antara negara yang lead untuk sektor pertanian, utamanya minyak masak dan juga nanas. Katalah awak tak tahu nak cakap tentang sinonim, tak payahlah buat. Tapi hari ni cikgu tunjuk je semua-semua benda ni. Okay, sekarang ni cikgu nak kasihkan sinonim pula. Sinonim ni maksudnya pertanian. Cikgu, yang ini nak kena rujuk kamus ke? Kalau awak tahu kamus, bagus. Kalau tak tahu, tulis maksud yang awak faham. Pertanian sebenarnya meliputi sektor penanaman dan peternakan yang dilakukan untuk mendatangkan hasil. Okey, tokoh. Carilah tokoh yang cakap apa-apa tentang pertanian. Timbalan Perdana Menteri dululah. Okey, dia pernah cakap, kerajaan akan beri tumpuan perkasakan sektor pertanian dan agro makanan bagi menjamin bekalan makanan mencukupi dan selamat. Dia berkata dalam MAHA, dengan jumlah penduduk negara Malaysia yang kian bertambah dan tuntutan global terhadap bekalan makanan, saya yakin bidang pertanian akan terus menjadi sektor ekonomi yang penting bagi negara. Ketika berucap pada majlis penutup pameran pertanian horticulture dan agro pertanian MAHA 2014. Tokoh ni cikgu kata menurut dalam peribahasa Melayu ada menyebut tentang faedah pertanian yang berbudi kepada tanah, tanah tidak tipu. Maksudnya awak akan dapat hasil lah. Lepas tu tanya, ini yang paling penting ni. Barulah letak kat sini. Sebelum ni awak buat terdapat banyak faedah apa semua. Start buat dengan persoalannya. Persoalannya, apakah faedah yang dapat kita nikmati dalam sektor pertanian ini? Dah tanya dekat ruangan sini, barulah awak jawab dekat ruangan. Benda ni baru pertama kali memang susah. Saya akui memang susah. Tapi kalau awak dah buat, dah mula tahu, nanti dia jadi senang. So sebenarnya awak tak perlu buat semua, tapi awak perlu tahu macam mana cara nak guna. Ini nanti next time cikgu akan ajar lagi lah. Ini awak peganglah sampai awak SPM, insya-Allah awak punya karangan memang okey, tak ada masalah. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe.